Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi penonton-penonton, pendengar-pendengar yang mana berada di live pada petang ini jam 3.30 petang, daripada tadi kita telah berada di sini dan semua telah bersedia untuk program Bicara Rakyat yang dianjurkan Urus Setia Penerangan Darul Aman UPDA. Saya Cikgu Anas selaku moderator pada petang ini. Jadi bersama dengan kita pada petang ini Yang Berhormat Ustaz Salim Mahmud Al-Hafiz yang merupakan Adun Bukit Lada. Beliau berumur 45 tahun dan menjadi wakil rakyat di Bukit Lada sejak PRU 2018. Jadi Ustaz, kita teruskan soalan kepada soalan yang kita nak bawa di dalam program Bicara Rakyat ini. Jadi kita nak tahulah sedikit perkembangan apa yang telah Ustaz buat, aktiviti-aktiviti terutamanya yang terkini di kawasan YB di kawasan di Bukit Lada. Silakan YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Cikgu Anas, alhamdulillah kawan lama. Jadi alhamdulillah pada petang ini dapat bersama-sama dalam program Bicara Rakyat yang dibawakan oleh Penerangan Darul Aman UPDA. Alhamdulillah untuk program dan aktiviti di DUN kami lah, alhamdulillah di DUN Bukit Lada. Untuk sikit gambaran lah, DUN Bukit Lada ni sebenarnya satu kawasan pokok senar tu, tu yang sebut DUN Bukit Lada. Sebenarnya satu daerah pokok senar tu duduk berada di bawah DUN Bukit Lada. Walaupun ada 3 DUN, Bukit Pinang dan Derga, tapi Bukit Pinang, Derga semua Al-Ustaz. Tapi DUN Bukit Lada ni sebenarnya adalah satu daerah kecil pokok senar yang melibatkan 31 buah masjid. Antara DUN yang masjidnya banyak. Jadi sebenarnya kawasan kita ni agak luas. Dalam perjalanan tu nak pergi ke satu tempat tu ambil masa lebih kurang setengah jam boleh. Pergi ujung ni setengah jam, ujung ni setengah jam. Kena ambil masa lebih kurang setengah jam. Kalau luas juga tu. Luas. Luas juga. Sesuai dah apa wakil rakyat Ustaz. Jadi sebenarnya kita program berjalan seperti biasa. Berterusan program-program yang dianjurkan oleh kerajaan negeri seperti program Beras Sejahtera, itu program yang berterusan yang kita buat walaupun pilihan raya ke tak pilihan raya ke, kita panggil, kita bagi sampai ke hari ni lah. Kita ambil masa kadang-kadang seminggu sekali kita turun pergi setiap kampung untuk kita agihkan, sebab dulu kerajaan bagi 150, sekarang ni kerajaan tambah lagi jadi 200 pack, 200 kampung beras Beras Sejahtera. Jadi kita tok lah lebih kurang seminggu sekali untuk kita turun pergi setiap kampung. Satu kampung kita pilih dalam 50 orang. Itu program yang berterusan. Kemudian khairat kematian juga kita turun dan kita bagi khairat kematian. Kalau ikut tahun ni dia banyak sikit. Kita pun tak tahu lah, mungkin pada COVID ke kan. Tahun lepas dalam 30 orang sebulan. Tapi tahun ni bila kerajaan naik daripada 300, dulu 300 lah RM500, mungkin dia syok nak dapat 500 tu. Jadi tahun ni jadi 40 orang sebulan, 40 orang dia punya purata dia. Itu khairat kematian yang kita akan bagi terus. Setakat ni macam mana penerimaan rakyat terhadap program Beras Sejahtera tu? Alhamdulillah. Sebenarnya saya Kedah ni sebenarnya kita boleh tengok. Sebenarnya walaupun kita susah, tapi kita bergerak mengikut sesuaian dengan kesusahan kita, yang kita banyak melihat kepada kebajikan.
Bukan setakat adun yang bagi 200 ini, sebenarnya zakat bagi setiap masjid 30 orang setiap bulan, yang melibatkan seluruh masjid yang ada di Kedah. Jadi maknanya kalau 30 orang semua masjid yang ada di Kedah dan melibatkan kos 11 juta setiap tahun, ini zakat bagi pula, tak termasuk JKM. JKM, kalau saya kita mesyuarat Majlis Tindakan Daerah setiap bulan. Jadi orang tak tahu, kadang-kadang orang tak highlight. Yang JKM bagi 600,000 sebulan. 600,000 sebulan. Zakat pun 500 ke 600,000 sebulan di daerah pokok senang sahaja. Maksudnya daerah-daerah lain pun mana sejuta setiap bulan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau yang zakat bagi, JKM tak bagi lah. Ada 300, ada 500. Tengok pada penyakit, kesusahan yang dihadapi. Untuk pastikan semua dapat bantuan. Alhamdulillah. Jadi saya pergi kepada soalan yang kedua. Ustaz, selama daripada tahun 2018, apakah isu permasalahan rakyat yang paling mencabar? Dan bagaimana YB bantu menyelesaikan masalah itu? Antara yang mencabarlah isu banjir. Jadi mula-mula saya jadi YB ni, ada orang jemput pergi tengok orang mati. Jadi dia pergi lah ziarah kematian. Sampai dekat rumah yang jenazah ni, waris dia terus mesang saya. Dia kata daripada dulu YB dulu sampai ke La ni, dia kata kami ni tak pernah selesai masalah banjir tempat kami ni. Jadi rumah dia tenggelam selalu. Jadi sampai orang kena bawa saya pergi taring lah. Kita nak main ziarah kematian, tapi dia pusing. Kita pun tak tahu isu jadi macam mana di sini dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita pun berusaha dalam mesyuarat tindakan daerah, tak masuk berkali-kali. Kita pun cakap daripada mula saya jadi wakil rakyat, isu banjir ni memang isu yang kita ambil berat. Jadi alhamdulillah kalau tengok tahun ni lah, tahun ni alhamdulillah pokok sena ni bab banjir ni tak banyak. Ada 1-2 lagi yang kita tak selesai. Yang paling kita seronok tu ialah apabila kerajaan meluluskan hampir 1 juta. Berapa tahun dah, berapa YB dah ni dia minta ni. Program apa tu? Itu untuk di kawasan Macang Kudung tu. Dia kawasan tu memang hujan sikit banjir lah. Kemudian ada sampai sahabat kita yang naik kenderaan sampai dia terbabai dan rosak tertelus kereta dia. Lama lah. Jadi benda ni lama. Jadi alhamdulillah bila kerajaan luluskan satu projek dinaikkan jalan tu pergi tinggi, itu pun 300,000 lebih. 300,000 lebih. Kemudian kerajaan luluskan parit kalvert yang tak silapnya 6 kaki kot. Kerajaan negeri, kerajaan pusat luluskan kalvert, itu pun 500,000. Jadi hampir 1 juta. Alhamdulillah kawasan yang duk banjir daripada dulu ni, alhamdulillah sampai hari ni kita tengok kawasan tu dah alhamdulillah lah, walaupun hujan 2-3 hari tu pun alhamdulillah tak selesai dengan elok lah. Tu antara yang saya seronok lah, sebab orang kampung boleh dapat dia boleh tengok, dia boleh nampak dan yang keduanya ialah berkenaan dengan pencawang. Kalau dulu isu yang mencabar ni pencawang lah, sebab lain tak ada. Lain tak ada. Bila lain tak ada ni semua orang masalah lah. Jadi alhamdulillah lah, saya nak jawab kat mereka susah. Saya kata apa, mai rumah aku, mai rumah saya. Jadi mai tengoklah rumah aku macam mana. Rumah saya ni antara tak ada line,
Handphone ni tak ada line. Saya pernah beli handphone baru. Saya ingat handphone rosak. Beli baru pun duk macam tu juga. Dia bukan masalah handphone, masalah line. Jadi alhamdulillah kita buat permohonan, alhamdulillah diluluskan. Tahun ni dah buat dah. Buat 5 pencawang. 5 pencawang. Di Dun Bukit Ada terdapat 5 pencawang yang baru. Alhamdulillah. Dia tengah buat dan tak siap lagi, dan saya tanya pada MCMC, kemungkinan dalam bulan 1 ni kot dah boleh operasi, dan alhamdulillah maknanya isu di setiap mukim, kita minta setiap mukim alhamdulillah diluluskan oleh Wabi Datuk Wan Romani, meluluskan 5 biji pencawang baru, dan insya-Allah kalau naik 5 pencawang di 5 mukim ni insya-Allah akan selesai lah isu lain ni, insya-Allah. Masalah talian internet. Insya-Allah, alhamdulillah. Jadi saya terus pergi kepada soalan yang ketiga. Selama Ustaz YB Salim menjadi adun bagi Bukit Lada ni, 3 pencapaian yang terbaik telah Ustaz capai untuk kita kongsi dengan pendengar-pendengar kita. Saya tak pastilah terbaik ke tak kan, pencapaian atau apa yang kita buat lah untuk rakyat. Jadi kita pun basic pendidik. Jadi alhamdulillah kita buat sekadar yang kemampuan yang kita boleh bantu apa yang rakyat perlukan, apa yang rakyat nak kita usaha. Antara benda yang kita ambil perhatian ialah berkenaan dengan padi. Ya. Padi. Sebab orang kampung ni isu padi lah. Isu padi. Jadi isu padi ni 2020 kita berlaku banjir. Jadi menyebabkan padi rosak habis. Kemudian kita buat permohonan. Jadi permohonan yang kita buat tu tak lulus. 2020 tak lulus. Kemudian 2021 jadi juga. Kita pun buat permohonan. 2020 pun tak lulus lagi. Bila kita dapat jawapan dia kata ialah masalah teknikal yang sikit je masalah tu. Jadi saya pun masa pelik lah, pasal apa isu teknikal tak boleh selesai. Maklum saya nak masuk dalam sidang. Saya kata kalau hampa tak boleh selesai, saya akan masuk dalam sidang. Dia kata Wabi tolong. Okeylah, kita tak masuk. Kemudian baru ni, sidang yang baru ni saya akan sebut sekali lagi. Kalau tak selesai saya akan sebut, saya kata. Sebab apa isu apa benda kan. Tapi alhamdulillah sebelum sidang tu diluluskan untuk 2021. Bukan sikit, banyak. Apa yang diluluskan tu? Diluluskan permohonan bantuan untuk bencana 141 orang yang terlibat. 141 pesawah yang terlibat. Pesawah yang terlibat. Jadi ramai, melibatkan 180,000 lebih, melibatkan 180,000 lebih duit. 2020 tu 300,000 ringgit. Jadi sebab itulah saya minta betul-betul jumpa, bincang lah tu, jumpa dengan orang kampung, minta maaf kat mereka, dan jumpa dengan pihak pertanian, dengan mereka pun usaha. Alhamdulillah sebelum persidangan tu orang kampung seronok lah, dapat bantuan yang mereka pohon. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah berkenaan dengan banjir juga. Banjir iaitu 350 lebih 350 keluarga yang terlibat, yang banjir itu di Pokok Senang. 350 keluarga. Sebenarnya lebih, tapi ada yang tak apa percaya, tak apa yakin. Kita kata hantar report. Bukan perlu apa, orang kampung dia takut nak pergi report polis ni. Dia malas nak report dan sebagainya. Saya kata report, jangan takut, report RM2 je report. Dia kata tak apalah, sikit lah. Itu yang jadi akhirnya ada yang tak buat. Ni alhamdulillah
tahun lepas kerajaan luluskan seorang 1,000. Alhamdulillah, seorang seribu. Jadi 350,000 daripada Nadma pusat lah kan, lulus untuk orang-orang kampung kita yang terlibat dengan banjir. Jadi sebenarnya kita cari ruang macam mana nak tolong. Jumpa JKM macam baru ni rumah terbakar, bila 4 buah rumah terbakar tu di Jambi, nak buat macam mana? Kita jumpa zakat, jumpa JKM. Alhamdulillah JKM kata yang 6,000 mereka boleh luluskan untuk rumah tu tak cukup. Saya bincang dengan Embah tu, alhamdulillah mereka akan usaha untuk dapatkan dana pemulihan 4 buah rumah tersebut. Jadi, program bantuan ni banyak, tapi masalah kita rakyat kita kurang pengetahuan, takut renyah, masalah kebimbangan, kerisauan yang tak apa-apa. Alhamdulillah lah YB sampaikan maklumat ni, bantu salurkan, insya-Allah. So yang ketiga pencapaian yang paling baik. Kemudian yang terkini lah, tahun lepas betul ni juga yang saya bincang dengan PKK, ketua kampung, tanya mereka apa masalah, apa yang isu yang boleh tolong. Pak, saya bincang Datuk Ak, YB Datuk Ak Kewangan Negeri. Saya tahu bagi apa masalah. Jadi alhamdulillah salah satu yang orang kampung bagi kat saya masalah ialah rumah yang tak ada paip air. Susah sampai hari ni tak ada paip air ataupun tak ada bekalan air. Tak ada paip air. Jadi dia share dengan mak dia, share dengan orang tua dia. Share tak ada. Maknanya di rumah dia tu tak ada air apa pun. Tak ada paip ni, dia punya main meter. Tak ada. Jadi sebenarnya nak bubuh meter air tu banyak. Macam dengan meter elektrik juga. Maknanya memerlukan 2-3 ribu ringgit. Ada yang sampai ke tahap himpun setahun tu nak buat elektrik, 2 tahun pula nak buat air. Tu ada. Tapi saya nak bagi semua nak tolong, dia tak mau. Ni orang kita ni. Masya Allah. Orang kita nak tolong dia, tak apa, dia tak mau. Dia tak mau nak tunjuk dia susah. Dia tak mau minta. Ada yang sampai ke tahap tu. Jadi bila kita bincang-bincang, okeylah, buat main nama-nama yang tak ada paip. Jadi ada 114 kot, 100 lebih rumah yang tak ada meter. Zaman 2022 ni pun ada lagi masalah bekalan air, bekalan elektrik. Yang bukan kata kita tak sampaikan, masalah mereka yang tak tahu kat mana. Kadang mereka dapat air, tapi bukan meter mereka ambil share meter rumah tu. Ada yang memang tak ada air lagi, ada juga yang maksud dia yang paip besar tak sampai. Ada beberapa tempat yang paip besar tak sampai, dan benda tu dah pengetahuan pihak sadar dan permohonan, kita pun dah buat permohonan. Jadi alhamdulillah bincang dengan Datuk Kewangan Negeri, bincang dengan sadar, buat permohonan. Saya pun tak sangka tiba-tiba alhamdulillah kerajaan negeri meluluskan untuk 95 orang daripada 114 orang tadi ni, 95 orang yang tak ada isu, tak ada masalah, yang diluluskan. Jadi dekat-dekat 200,000 juga yang mereka tak payah bayar apa, bayar RM95 apa. Alhamdulillah. Ataupun 120. Bayar 120 saja, tak perlu bayar sampai 2-3 ribu. Ada yang sampai kena 2,000, 3,000. Saya dah tengok klaim daripada kontraktor macam tu. Jadi kontraktor terus klaim kepada kerajaan negeri. Klaim kerajaan negeri. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasihlah pada pegawai kerajaan negeri dan pihak sadar yang menyediakan paip. Kerajaan negeri bagi kepada kontraktor, paip disediakan oleh pihak sadar. Yang ni yang kita rasa kita boleh bagi, yang boleh dirasai oleh rakyat-rakyat yang orang lain tak buat lagi lah, saya rasa. Orang lain tak minta. Kita kena kreatif lah. Kita tengok mana tempat kita yang agak memerlukan apa, kita setiap cari benda yang macam tu. Jadi dengan prestasi baru-baru ni PRU 15, kita lihat di Kedah Parlimen kita telah menang 14-1. Jadi penonton, pendengar, mungkin prestasi ini disebabkan terutamanya di Pokok Senar. Di Parlimen Pokok Senar juga turut dimenangi oleh pihak Perikatan Nasional.
Dan saya rasa ini antara salah satu sebab penyebab kemenangan ni disebabkan oleh prestasi kerajaan negeri Kedah dan juga prestasi wakil-wakil rakyat kita di tiap tempat lah, di ADUN, di DUN dan juga di parlimen-parlimen. Jadi kita penonton-penonton pendengar boleh dengar apa yang telah Ustaz Salim sampaikan tadi, hikmat yang telah kita berikan kepada rakyat. Kadang-kadang rakyat tak minta tapi kita pergi cari, bagi. Tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Salim. Jadi saya nak tanya lah, tadi ni bila dah sentuhkan tentang masalah air. Jadi di Kedah ni pun, di Kedah ni antara isu yang paling utama bagi rakyat, bukan kata rakyat di Kedah saja, malah semua di negeri lain pun kadang-kadang mempertikaikan juga, terutamanya pada pihak-pihak kalau ikut dari segi musuh-musuh politik Perikatan Nasional yang memainkan isu air, bekalan air, terutamanya di negeri Kedah ni. Jadi boleh tak minta kepada Ustaz Salim cuba ceritakan sedikit tentang perkembangan terkini isu bekalan air di Kedah. Dia alhamdulillah sebenarnya bekalan air ni dia sebenarnya tak boleh selesai lagi. Dia ambil masa yang agak panjang. Tapi kerajaan negeri ni kita usaha supaya isu-isu yang boleh kita selesai, kita tolong selesaikan bagi apa-apa benda yang boleh. Contohlah tempat saya ni di Bukit Lada ada satu tempat yang memang air tak ada. Daripada zaman dulu lah sampai Kelah ni, walaupun duduk KL, lepas ni KL Kuala Lanjut kampung KL, tapi air tak ada. Ada KL juga dalam tempat pun ada KL. Jadi Kuala Lanjut dia memang tak ada air. Bukan kata zaman kita, sebelum zaman kita pun memang tak ada air. Bekalan air tak sampai? Tak sampai. Jadi dia sampai kadang-kadang sampai tengah malam baru sampai. Dan mereka pun tahu dah tekanan air, sebab dia air ni kita terpaksa share dengan Pendang kan. Lepas tu nak kena share dengan Kuala Kedah. Jadi air saya dapat yang terkini lah. Yang terkini mereka nak siapkan satu tangki. Jadi ambil masa juga. Bila ambil masa, Sada buat keputusan orang KL ni kita memang tak bagi air kat mereka. Kita akan bagi lori tangki kat mereka. Jadi saya pun jumpa orang kampung, saya abang minta maaf lah sebab memang Sada buat keputusan tak mau pergi Merata. Jadi tak kira nak kena pergi Pendang, nak kena pergi Kuala Kedah. Jadi Sada ambil pendekatan kita main hantar di Kuala Lanjut saja. Jadi memang kos sebulan 100,000 10 biji tangki yang paksa berjalan setiap hari main bagi air di KL sahaja. Di KL, di kawasan Kuala Lumpur ni. Kuala Lanjut. Kuala Lanjut. Jadi menyebabkan kita berbincang orang kampung, tak apalah ni hampa ready tong. 2 hari kali depa minta. Kalau depa tak hantar, telefon saya dah. Berapa lama masalah lori nak pergi hantar ke Kuala Lanjut ni sampai bila? Tu dia akan ambil masa dalam sampai selesai yang bulan 1 bulan 2 ni kot yang dia pada buat. Dan saya tanya Sada, ada dah projek. Sada beritahu kata kemungkinan sebab dia terpaksa tanggung kos banyak, jadi dia kena siap cepat. Jadi sebulan 100,000 dia nak kena sedia. Lebih baik dia buat cepat tangki yang dia nak buat tu. Jadi bila tangki di Pendang yang mereka nak buat ni untuk nak supply, dia kata insyaAllah akan lebih kurang 900 buah rumah akaun yang akan dapat manfaat bila siap tangki tu. Bila agak-agak siap tangki tu? Mereka kata akan usaha bagi cepat. Dalam 1 bulan 2 ni kah yang boleh, yang dalam terdekat, maknanya awal tahun depan lah. Tahun depan untuk dipersiapkan. Jadi menyebabkan orang Kuala Lanjut memang tak ada lah. Saya pun maklum kat mereka. Dan saya minta dengan pegawai di Sada untuk dipersediakan tong. Sebab ada orang pun nak beli tong tak ada. Duit tak ada, nak beli tong ni. Nak beli tong sak pun tak beli. Jadi kita nak kena tolong lah. Kita akan usaha cuba tolong, minta daripada pihak Sada dan sebagainya untuk mereka nak sediakan tong untuk pihak Sada masuk dan 2 hari sekali kah, maknanya pihak Sada akan main bagi ayam. Ini isu ayam. Jadi masalah alhamdulillah orang kampung faham dan dia tahu, dan alhamdulillah saya maklum saja kalau Sada tak hantar habaq. Itu yang penting. Yang pentingnya mereka kena hantar. Kita boleh guna ayam tu. Yang pentingnya ialah macam tu lah. Masa
Setakat ni macam mana respon daripada penduduk di Kuala Lanjut tentang isu air ni? Ya, macam itulah. Kita jumpa sembang, kita maklum cerita yang sebenar. Mereka boleh terima baik lah. Boleh lah. Sebelum ni pun macam tu. Kuala Lanjut ni kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Lah ni memang tak dapat. Bila tak dapat, memang kontak je. Pihak sadar kan. Saya pun habaq dekat sadar, tolong hampa kalau orang kontak, kena minta. Okey, setakat ni Alhamdulillah. Daripada pihak sadar, okey, alhamdulillah. Kerjasama yang sangat baik. Kerjasama yang sangat baik. Saya pun maklum ketua kampung. Keluar kampung kena jangan tunggu sampai 2-3 hari orang tak ada air, hampa tak habaq. Sebab pihak sadar, alhamdulillah, mereka akan usaha pastikan air tu sampai juga. Di Kuala Lanjut ni dengan lori lah. Lori. Tentang isu air ni, isu air ni. Macam mana ya Ustaz Salim lihat dari segi prestasi kerajaan negeri terhadap nak menyelesaikan masalah isu bekalan air di negeri kita ni? Itulah, alhamdulillah, bila kerajaan kita ambil pendekatan tak scrap off yang apa-apa projek yang lepas. Jadi menyebabkan projek itu berjalan dengan elok. Kita tak piskat cari kontraktor lain dan sebagainya, menyebabkan lambat. Jadi lambatnya ialah disebabkan isu bila tukar kerajaan, tukar orang lain pula. Jadi menyebabkan projek itu tak boleh berjalan. Jadi kita tak scale off. Jadi bila jadi macam tu, kita lihat mungkin 2023 atau 25 atau saya tak ingat, isu ni insya-Allah akan dapat diselesaikan dengan baik. Memang siapa naik kerajaan pun dalam masa sekarang ini, itulah yang akan, sebab dia melibatkan kos yang berbilion. Itu cerita-cerita tentang isu negeri. Sekarang kita pergi kepada isu yang kita kata isu yang agak tinggi sikit lah, atas sikit, iaitu isu negara sekarang. Jadi pada PRU 15 yang lepas, pihak Pakatan Harapan bergabung dengan pihak Barisan Nasional dan juga GPS dan JRS untuk membentuk kerajaan. Jadi pada pandangan Ustaz, bagaimanakah prestasi kerajaan yang ada sekarang yang diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Adakah Datuk lihat, YB lihat prestasi mengecewakan rakyat ataupun prestasi yang sedia ada ini memberikan harapan kepada rakyat? Saya sebenarnya, kita di peringkat DUN ni, kita baik dengan UMNO, kita baik dengan Bersatu, kita baik. Waktu macam MB sebut itulah dalam pertemuan JPKK, ketua kampung yang baru-baru ni, semua JPKK, termasuk JPKK UMNO. Tadi pun saya jumpa JPKK yang UMNO punya dia pun jadi malu Allah siapa pun program waktu pilihan raya pun kita buat program, kita panggil semua sebab kita baik. UMNO Bersatu ni baik, semua ada JPKK sekali, buat program sekali. Saya pun tak boleh nak kempen apa, saya cuma sebut hampa jangan berkelahi sudah lah. Kita buat program dalam kempen pilihan raya pun semua mai, UMNO mai, Bersatu mai, PAS mai, semua berkat mai. Jadi kita dah bina ukhuwah ni sangat baik di peringkat bawah. Bagus. Jadi sebenarnya sampai hari ini mereka masih baik. Dan ada yang jumpa saya, dia kata, WB jangan fikir lah PRN ni, jangan fikir lah PRN ni. Ini mana dia pun masih, maknanya walaupun mereka, jiwa mereka mungkin UMNO, tapi mereka boleh tengok, menilai, mereka boleh nilai kepentingan agama, kepentingan yang negara, yang dia boleh tengok, dia boleh beza. Dia sebut beza kita dengan beza pemerintah-pemimpin yang dulu. Jadi menyebabkan mereka nampak apa yang MB kita buat. Memang mereka sangat respect kepada Menteri Besar kita, jiwa. Bayangkan di tempat saya tu ada 2 orang budak, mak dia ni susah, tok dia susah. Bila tok susah ni, kebetulan saya lalu balik ke tu, jalan jumpa tok dia kerja mengai je, mengai bagi dekat cucu makan macam tu. Susah betul. Satu hari saya pergi di kedai, saya selalu cerita makcik ni,
Pergi kedai dia abang kata dekat tuan kedai. Nama saya Siam dia tahu wai lukung dan. Oh, cakap Siam. Siam. Wai lukung dan dia dah. Simpan saya udang RM1. Allah, saya keluar yang tahu. Sebab orang susah nak bela cucu. Tapi alhamdulillah cucu ni STPM ni dapat 4 flat. Oh. Jadi anak angkat MB. Nak Jadi bila MB turun MP sampai hari ni hubungan mereka sangat baik dengan yang amak-amak betul besar. Sebab dia jiwa orang susah. Dia jiwa susah. Ya. Dia bila jiwa susah ni dia tahu macam mana orang susah. Dia boleh bawa budak ni pergi hantar universiti USM. Bawa budak ni pergi mengaji. Dia kata aku nak hantar dia. Dia tak ada ayah. Allah Akbar. Jadi jiwa ni orang tengok, orang bawah tengok apa yang MB kita buat. Serta ni orang tak tahu ni. Serta pasal apa MB kita jadi keluarga angkat kepada pelajar ni, tak ramai yang tahu ni. Ni baru dengar ni. Ya, hebat. MB kata saya. Dia kata aku bagi dekat tok dia 3,000. Aku bagi kat budak ni 2,000 dia kata. Lepas tu aku tanya budak ni hang ada jam tak? Ni orang tak tahu cerita. MB kata lah. Dia kata tak ada jam. MB bagi jam dia dekat budak tu. Allah. Jadi apa YB tentang prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika ini? Jadi pandangan saya macam itulah, maksud dia orang menilai di peringkat bawah ni orang tengok. Dan kita peringkat atas ni boleh bercakap kan, boleh bercakap, tapi orang nak tengok apa yang kita bercakap tu buat ke tak. Ni yang berlaku. Jadi orang tengok pelik, dan rasanya PN tak perlu ceramah bagi saya. PN tak perlu ceramah. PN tak perlu ceramah. Cuma ambil balik ucapan pimpinan UMNO dengan ucapan pimpinan PH. Ambil balik, combine balik. Tu je, kita tak perlu ceramah lah. Sebab UMNO hantam PH teruk. Ni cerita ceramah yang mereka duduk janji. Dulu ni. Mereka duduk janji macam-macam. Dulu ni. Kalau tengok Luqman Adam hantam Anwar macam mana. Tengok pimpinan ni hantam apa nama Rafizi hantam buat UMNO terang mana. Tiba-tiba kedua-dua mereka ini boleh duduk sekali, dan orang kampung ni, di kampung-kampung ni, walaupun dia UMNO Tegar dan sebagainya, sampai dia kata aku tak mau politik. Aku tak mau lah politik sebab tak ada prinsip. Cakap tak serupa bikin. Ya, UMNO sendiri. No DAP, no Anwar. Tiba-tiba boleh. Yes DAP, yes Anwar. Jadi orang kampung tak boleh terima. No penyamun. Menyanyi penyamun kan. Dah menyanyi tak nyanyi dah. Orang tak boleh terima. Peringkat bawah tak boleh terima. Walaupun saya tengok ada program bina UMNO semula ni, ada turun tapi peringkat-peringkat UMNO di peringkat bawahan ni banyak yang main kepada belah kita. Alhamdulillah. Jadi kita pun beritahu kepada mereka, kita PAS ni macam ni lah. Kita macam ni, kita tak ada sedia apa pemaidani hebat pada. Kita akan buat apa yang kerajaan berikan kepada kita. Itu aja yang kita boleh buat. Dan kita tak boleh bagi macam mana waktu PRU baru ni. Dia dapat duit banyak. Bawa lori Ustaz. Bawa lori bagi sumbangan tiap hari. Sepanjang pilihan raya waktu kempen tu, lori bagi sumbangan. Kan? Kami kata kami tak ada lori. Kami bagi waktu mana kerajaan bagi waktu tu. Waktu Covid dia pun tak bagi. Ustaz, cikgu, waktu Covid dia pun tak bagi. Kita bagi. Kita bagi semua. Orang yang terlibat dengan Covid semua kita bagi. Carilah sumbangan merata, bukan sekat duit kerajaan. Duit kawan-kawan daripada KL bagi yang bagi. Tu Haji Khairil bagi kat saya dekat 50,000 saya rasa untuk bagi bantuan Covid. Kita bagi. Dan waktu tu tak ada, walaupun dia ahli parlimen kita di Pokok Senar ni dapat duit yang banyak daripada kerajaan pusat, tapi mereka tak bagi. Mereka tunggu bagi hari nak mundi. Jadi saya kata saya tak bagilah hari mundi, kita bagi hak dulu. Ini nak menunjukkan apa rakyat menerima kita, menghargai kita kan, dan dibuktikan dalam PRU 15.
Dan maknanya rakyat menolaklah apa kata-kata orang kata apa, pemimpin yang cakap tak serupa bikin. Lima taquluna ma la taf'alun. Yang kuat. Jadi saya rasa kita pergi ke soalan yang terakhir lah penonton. Kita pun sudah berada di hujung program. Jadi untuk yang terakhir ni Ustaz, mungkin Ustaz ada apa-apa nasihat ataupun kata-kata yang nak dikongsikan dengan pendengar? Saya rasa satu hadis Nabi lah yang perlu kita ambil perhatian. Ketika Nabi SAW bawa satu bekas susu, bawa pergi jumpa Abu Hurairah. Sampai dekat depan Abu Hurairah, Nabi bagi satu bekas ayak susu. Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni dia ketua ahli sufah. Jadi Abu Hurairah tak minum ayak susu ni. Abu Hurairah bagi dekat ahli sufah yang ada. Kawan ni minum. Semua habis. Ahli sufah tu minum. Sampai dekat Abu Hurairah barulah dia minum. Sampai baki dia diminum oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebutkan satu hadis, Nabi sebut Sayyidul qaum khadimuhum. Penghulu bagi satu kaum ialah khadam. Kalau kamu nak jadi penghulu, nak jadi pemimpin, kamu mesti jadi khadam. Khadam pada rakyat. Bukan kepentingan untuk diri kamu, bukan kepentingan untuk siapa. Yang pentingnya kepentingan untuk orang-orang dulu yang ada di bawah kita. Kalau ini yang dipegang oleh pimpinan kita di peringkat DUN ke, peringkat parlimen ke, insya-Allah rakyat akan bersama dengan kita. Jangan cari kesempatan untuk kaut keuntungan. Waktu kita jadi YB ialah waktu kita berkhidmat untuk rakyat. Usahalah. Jangan duk cari duit-duit bawah dan sebagainya. Alhamdulillah waktu kita jadi YB ni, kita rasa PAS ni diajak MB maklum pada kita, kita tak ada nak rasuah dan sebagainya. Akhirnya kontraktor yang ada pun kena pergi cabut undi. Dia kata tak payah main jumpa dia buat apa. Kalau main jumpa kita pun kita tak boleh bagi apa. Akhirnya tak main. Dulu main awal-awal tu. Saya kata tak perlu pergi jumpa daerah. Pergi jumpa daerah undi. Kalau hampa dapat. Kalau hampa tak dapat pun tak dapat. Jadi alhamdulillah tak ada kontraktor yang main jumpa dengan kita. Semua direct dengan pejabat daerah. Projek berapa ratus ribu kan ambil lah. Hampa buat urusan dengan pejabat daerah, saya tak ambil tahu. Kita tak mau kacau. Hampa kena bagi aku 10% ke apa tu, kita tak mau. Benda tu kita tak dididik macam tu. Walaupun ada orang kata kita ni tak cerdik, biar pilah. Orang nak kata kita tak cerdik tu tak apa, tapi itulah yang MB buat pada kita. Alhamdulillah, saya rasa orang akan tengok di tempat kita tu, orang akan lihat UMNO sendiri, orang parti-parti lain yang berada di pokok senar ni kata kalau hampa PAS ni payah kami nak buat. Kata payah kami nak lawan dengan hampa. Hampa buat aja dia. Dia wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jadi pendengar-pendengar, boleh kalau kita tengok kita ambil intipati daripada yang terakhir yang mana Ustaz sampaikan tadi ni, antara tugas, antara faktor kenapa Perikatan Nasional terus kukuh tegap di Kedah. Yang pertamanya tadi berkhidmat, mementing, mengutamakan rakyat. Dan yang kedua, integriti. Iaitu kita tidak mengamalkan korupsi, rasuah. Jadi saya ucapkan tahniah kepada YB Ustaz Salim Mahmud yang dapat bersama dengan kita pada petang ini. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada penonton dan pendengar yang telah setia bersama dengan kita hampir sejam pada petang ini, dan moga-moga kita dapat manfaat daripada program pada petang ini. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.